Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi. Biasa. Hari ini insyaAllah kita baca satu tajuk baru. Kita sekarang ni baca nota 5 ya, untuk Mukhtasar Sahih Muslim ke surat 67. Babnya Babun Nushi minal Iman. An Tamim Ad-Dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. Seterusnya muka surat 70. An Jarir qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat والنصح لكل مسلم. muka surat 72. عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلأقمني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. tajuk bab النصح من الإيمان, yaitu hadis 43, 44 dan 45. Hadis 43 diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Hadis ke-44 dan 45 diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kita sebenarnya bab ini dengan hadis-hadisnya masih lagi di bawah Kitabul Iman, bab besar iman, tentang iman. Itulah beberapa hadis di bawah tajuk ini, dan tajuk ini tidak dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Itu satu perkara yang mesti perlu diketahui, yaitu tajuk-tajuk di dalam Sahih Muslim, sama ada Sahih Muslim yang lengkap ataupun yang mukhtasar macam yang kita baca ni. Kalau ada ditemui tajuk-tajuk di mana-mana pun, itu bukan tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Tajuk-tajuk yang ada di dalam kitab Sahih Muslim itu dibuat oleh macam-macam garang pensyarah Sahih Muslim. Tak sama lah kalau kita tengok, mungkin ada berbeza-beza, jangan terkejut lah. Jangan terkejut, sebab masing-masing ulama, terutamanya pensyarah kepada Sahih Muslim ni, mereka buat sendiri. Tengok hadis-hadis ni sesuai dengan tajuk apa, lalu mereka buatlah. Tapi umumnya tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi dalam syarah ni, itu yang dipakai. Tapi tak mestilah. Dalam kitab-kitab lain yang dituliskan kemudian pun ada berubah lagi. Jadi kita ada nota 205 situ, membincangkan tentang tajuk. Beginilah tajuk yang dibuat oleh Al-Ethiopi. Baru ni saya sudah sebut dah siapa Al-Ethiopi. Imam An-Nawawi, Qadhi Iyad dan kebanyakan penyusun kitab matan Sahih Muslim membuat tajuk begini: Bab bayan anna ad-din an-nasihah. Anna ad-din an-nasihatu. Bab menerangkan bahawasanya agama itu ialah nasihat. Inilah juga tajuk yang telah dipilih oleh Al-Ubbi dan As-Sanusi. 2 minggu lepas saya telah menjelaskan juga siapa Al-Ubbi dan siapa As-Sanusi, tidak perlu diulang lagi. Kesimpulan mereka ini adalah pensyarah kepada kitab Sahih Muslim. Di dalam setengah nuskah tidak terdapat sebarang tajuk di sini, dan ia adalah satu kesilapan. Kalau tak ada tajuk itu, kira-kiranya
silakan. Kerana hadis ini tidak sesuai dimasukkan di bawah tajuk bab yang sebelumnya. Biasanya yang tidak buat tajuk ini kata masih lagi berada di bawah tajuk sebelum ini, sedangkan dah tak sesuai. Al-Qurtubi pula memasukkan hadis ini di bawah tajuk bab sebelumnya, tajuk bab sebelum itu lagi, yang berbunyi babul mahabbah fillah wan nusy minal iman. Bab berkasih sayang kerana Allah Ta'ala dan nasihat itu ialah sebahagian daripada iman. Begitu bunyi tajuk yang dibuatnya. Tetapi pada saya lah tajuk yang paling sesuai ialah seperti yang kita buat dan dipilih oleh Ethiopi. Bab nushi minal iman, bab sikap tulus ikhlas adalah sebahagian daripada iman. Tamim Ad-Dari meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda, agama itu ialah tulus ikhlas. Tanya kami, tulus ikhlas terhadap siapa, wahai Rasulullah? Jawab beliau, terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap Rasulnya, terhadap para pemimpin kaum muslimin, dan terhadap orang ramai, masyarakat umum. Itulah hadis ini. Seterusnya hadis Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, aku berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat fardu 5 waktu, membayar zakat, dan bersikap tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Itu hadis ke-44. Hadis ke-45 juga diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu anhu, katanya, aku telah membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat setia dan patuh, yakni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin yang lain. Baginda terus mengajar atau menegur aku dengan katanya, dalam perkara yang kita mampu, dan untuk tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Dan maksudnya, aku juga telah membayar baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Itulah terjemahan pada 3 hadis yang kita baca tadi. Hadis yang ke-43 diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Ini seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal. Terlebih dahulu, sebelum kita memahami dengan sebaik mungkin, mendalami, mencedul segala pengajaran yang terdapat di dalam hadis riwayatnya, elok sekali kalau kita berkenalan dengan dia. Kenallah sedikit sebanyak siapakah Tamim Ad-Dari itu. Hadis itu kita ada nukta 206, nama dan salah silsilah keturunan beliau selengkapnya ialah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Musaddad bin Jubaymah bin Zira' bin Adi bin Ad-Dar bin Hanif bin Numar bin Laqab. Itulah silsilah keturunan Tamim Ad-Dari. Kunyah beliau ialah Abu Ruqayyah Asy-Syami. Kunyah ialah nama panggilan
menggunakan abu, ummu, ibnu dan sebagainya. Orang-orang Arab lebih suka dipanggil dengan nama kunyah, bukan nama sebenar. Jadi kunyahnya ialah pakai nama anak perempuannya Ruqayyah. Itulah sebutan yang betulnya, Ruqayyah. Orang kita kata Ruqyah. Ruqyah. Macam-macam lah. Ruqayyah, sama lah. Itu asalnya Ruqayyah. Tapi Arab moden merosakkan. Qaf tu dia jadi ga. Ruqayyah. Ruqayyah. Orang kita lagi rosakkan. Ruqyah. Yang sebenarnya Ruqayyah, baikilah. Sampai dah masa kita baiki nama-nama yang tak betul tu. Maklumlah kita pun baru-baru kan, masyarakat kita ni baru biasa dengan Islam ni. Walaupun dah lama dah juga, berapa ratus tahun dah, tapi baru lagi lah nisbah dengan orang lain. Jadi nama-nama ni kadang-kadang banyaklah bercelaru. Abdul Qadir, sepatutnya Abdul Qadir, barulah betul. Tapi dia ada kaitan juga dengan ejaan Rumi ni pun susah juga. Ada kaitan juga. Itulah salah satu yang menyebabkan jadi rosak tu. Kalau Qadir maknanya keruh, hamba yang keruh. Mana ada nama Allah keruh. Dan Al-Qadir, barulah hamba yang maha berkuasa, barulah betul. Ad-Dari adalah nisbah kepada Ad-Dar bin Hani, iaitu salah seorang moyangnya. Tadi dalam silsilah keturunan dia tadi ada sebut Ad-Dar bin Hani, itu ada sebut. Jadi Ad-Dari ini dikaitkan dengan nama moyang itulah. Macam Imam Syafi'i, bukan nama dia Syafi'i, nama dia Muhammad. Jadi salah seorang moyang dia tu namanya Syafi'i. Nisbah kepada Syafi'i itu Syafi'i. Itu sebenarnya. Kadang-kadang orang kita tak tahu nama sebenarnya. Nama yang dipakai itu nama nisbah. Nisbah tu pula kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan keturunan dia pun. Macam Bukhari, itu nisbah kepada negeri, nama tempat. Orang Bukhara semua orang panggil Bukhari lah. Tapi kita bernama macam tu. Nama dia juga Muhammad. Kita pun tak tahu ulama-ulama hadis ni betapa sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya, sehingga biasanya namanya Muhammad. Cuba berarti Imam Bukhari Muhammad, Imam Syafi'i Muhammad juga. Mungkin dengan sebab Muhammad semua tu takut keliru, jadi disebutlah Syafi'i yang mudah kenal. Tapi kalau nak kira Syafi'i itu sendiri, siapa-siapa pun yang ada hubungan dengan Syafi'i, yang ada hubungan dengan Bukhari lah. Tidak nanti orang mungkin roti nasi Bukhari. Boleh jadi nisbah tu boleh dikaitkan dengan apa saja. Kapet Bukhari, maknanya kapet dari Bukhara, itu maksudnya. Tidak nanti nama orang pun. Jadi nama yang sebenar baru kita tahu dia ni macam mana orang. Kalau tidak, tak tahu. Kasih mereka, dekatnya hati mereka dengan Rasulullah dapat kita tahu daripada nama mereka. Sebelum memeluk agama Islam, Tamim terkenal sebagai seorang pendeta dan juga ahli ibadat di Palestin. Itu dia terkenal sebagai pendeta, orang alim lah, dari kalangan penganut agama Kristian. Dia ni alim. Tamim Ad-Dari ialah seorang sahabat yang terkenal. Beliau memeluk agama Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Maknanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lama sangat. Tetapi hidup sekejap saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah besar artinya, kesannya kepada seseorang itu. Ini dapat kita lihat daripada sejarah sahabatlah. Dan menetap di Baitul Maqdis. Dia menetap di sana. Baitul Maqdis. Jangan kata Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis boleh, Baitul Muqaddas pun boleh. Tak salah, kedua-duanya ada digunakan.
Tapi Baitul Muqaddis jangan. Itu silap. Sebab rumah tidak boleh menyucikan sesiapa. Kalau Al-Muqaddis, rumah itu ada kuasa mengkuduskan seseorang. Tak betul. Rumah itu disucikan, dikatakan suci oleh Allah. Itu betul. Rumah suci sebab dia kiblat kita juga kan. Kiblat orang Islam sebelum Mekah, sebelum Kaabah. Jadi suci, itu betul. Tapi Baitul Muqaddis tak betul. Banyaklah yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat ni. Kadang-kadang kita masih dengar lagi dalam radio, dalam TV Baitul Muqaddis. Jadi kena baikilah semua tu. Selepas peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Tamim Ad-Dari meriwayatkan sebanyak 18 buah hadis. Tidak ada satu pun hadis Tamim Ad-Dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim hanya meriwayatkan satu hadis sahaja daripada beliau. Imam Bukhari tak meriwayatkan hadis daripada dia bukan kerana tak percaya kepada dia. Jangan kita anggap begitu. Ini kerana tidak ada menepati syaratnya. Itu Imam Bukhari ada syarat dia, ada iltizam dia yang tersendiri. Kalau tidak menepati iltizam dia tu dia tak bawa lah. Jadi yang jadi tidak menepati iltizam dia atau janji dia atau syarat dia bukan kerana peribadi sahabat itu, tapi kerana sanad di bawahnya, kerana perawi-perawi di bawahnya. Imam Muslim pun ambil satu saja hadis daripada dia. Jadi tidak banyak. Jadi jangan ingat begitu sama sekali. Ini semua kerana perawi-perawi di bawah dia. Dan perawi di bawah itu pun bukan ada cacat setengah-setengah tu, tidak menepati syarat. Tidak menepati syarat ni tidak semestinya dia tu orang yang tidak amanah. Tidak. Dia tu amanah, orang baik, tetapi ingatan dia misalnya kurang kuat. Kurang kuat sedikit. Kalau Imam Bukhari dia nak betul-betul kuat. Kalau pencatitan dia tu bagus, tidak mengelirukan. Itulah yang dia ambil. Kalau tidak, tidaklah. Bukan kerana dia ni orang jahat, orang yang fasik, bukan. Tak mesti begitu. Inilah yang Imam Muslim ambil. Ini dalam Mukhtasar Sahih Muslim ada riwayat Tamim Ad-Dari. Meriwayatkan katanya Nabi SAW bersabda, agama itu ialah tulus ikhlas atau keikhlasan, kejujuran. Itu maksud an-nush, an-nasihah, ad-din an-nasihah. Yang tepat, makna yang tepat dia itu. Adapun orang terjemah agama itu nasihat, tadi pun kita terjemah begitu berdasarkan zahir. Tapi kalau kita bincang dengan halus lagi, tak tepat itu nasihat. Itu makna yang sempit. Seperti takwa, kita terjemahkan dengan takut. Memang takut kepada Allah pun betul juga, tapi bukan takut saja. Takwa itu banyak lagi. Kasih pun takwa juga. Patuh taat pun takwa juga. Jadi dalam takwa itu satu perkataan yang luas maknanya. Tiba-tiba kalau kita ambil satu saja, kita kata itulah segala-galanya maknanya, itu menyempitkan makna yang luas. Tak boleh begitu. Sama juga dengan nasihat. Nasihat memang betul lah. Tulus ikhlas, salah satu cirinya ialah memberi nasihat. Tapi bukan itu segala-galanya. Kita nak kata an-nasihat itulah makna dia, nasihat. Sebab dia bercanggah tu. Salah kalau macam tu. Salahnya letak di mana? Nanti kita tengok. Tapi banyaklah kalau kita baca terjemahan-terjemahan daripada bahasa Arab kan, selalu mereka terjemah agama itu ialah nasihat. Nasihatnya orang yang nasihat macam kita nasihat orang. Itu tak tepat. Itu kena baikilah. Baiki. Ikhlas, tulus ikhlas. Ada nota di situ 207 terhadap orang-orang yang bakal disebutkan di dalam hadis nanti.
Tulus ikhlas terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang akan disebutkan nanti. Agama di sini perlulah dipakai dengan arti iman. Agama di sini dipakai dengan arti iman. Sebab kita di dalam bab iman ini, jangan lupa. Jangan hilang punca pula kata. Sini sebab dalam kitab hadis ni benda yang kena telitinya, salah satunya dalam bab apa tu disebut. Jadi jangan lupa itulah, kena kaitkan dengan itu. Macam di sini disebut agama. Jadi kan ini bab iman, kenapa pula sebut agama? Sebut iman lah, carilah hadis yang iman, yang sebut iman. Kita kata begitu pula. Jangan kritik kalau untuk pasal. Sebab ulama-ulama ni dia memang pakar, dia tahu. Imam Bukhari, Imam Muslim ni anak murid Bukhari. Bagi Imam Bukhari, agama ke, iman ke, Islam sama saja. Benda yang sama. Kadang-kadang disebut agama maksudnya iman, kadang-kadang disebut iman maksudnya Islam, kadang-kadang disebut Islam maksudnya iman. Boleh lah, boleh semuanya. Jadi kalau hadis Nabi SAW sebut agama, jangan kita ingat agama saja, tak ada kena-mengena dengan iman. Jadi kenapa Imam Muslim masukkan hadis ni bawa kitabul iman? Kita duduk muskil pula begitu. Jangan sekali-kali. Tengok dulu syarah hadis, tengok dulu apa kata ulama, mereka bincang macam mana. Jadi di sini dengan arti iman, supaya ia sesuai dengan tajuk kitab Al-Iman. Tulus ikhlas dan mahukan kebaikan untuk orang-orang lain dengan cara menasihati, menolong dan membelanya adalah salah satu cabang besar iman. Tulus ikhlas dan mahukan kebaikan. Saya tengok ramai, kalau ulama-ulama di India dan Pakistan dia terjemah dalam bahasa Urdu atau dalam bahasa Farsi, nasihat itu bukan dengan makna nasihat. Sebab nasihat dalam bahasa mereka dia sebut masywarah. Masywarah itu nasihat dalam bahasa mereka. Dia tidak terjemah dengan makna masywarah ataupun nasihat, tidak, tapi diterjemahkan dengan khair khahi. Khair khahi maknanya mahukan kebaikan dengan ikhlas hati. Itu makna dia. Itu lebih tepat lagi daripada kita kata nasihat saja. Nasihat itu pun betul, memanglah ciri tulus ikhlas juga, tapi bukan ia sahaja, banyak lagi, luas lagi yang lain-lain. Boleh masuk di bawah perkataan an-nasihat itu. Menolong dan membelanya adalah satu cabang besar iman. Iman seseorang sama sekali tidak akan sempurna tanpanya. Kalau tak ada ini, tak ada ikhlas tu, tandalah iman kita tak sempurna. Kita tak ikhlas terhadap saudara seagama kita, tidak terikhlas kepada pemimpin kita. Ikhlas adalah makna-makna je. Kalau tak ada ikhlas, betul, itu maknanya kita belum sempurna lagi iman. Kita boleh nilai sendiri, ukur sendiri, tengok sendiri sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana boleh tahu iman kita sempurna ke tidak. Salah satu cara nak tahunya, kita tanya diri kita ikhlas ke tidak. Kalau ikhlas, apa yang sepatutnya kita buat? Sudah ada ke benda-benda ni, ciri-ciri ini pada kita, untuk orang ni, untuk orang ni, untuk orang ni, yang disebutkan dalam hadis ini. Tulus ikhlas adalah terjemahan yang diberikan untuk perkataan an-nasihah. Kenapa saya pilih tulus ikhlas atau ikhlas? Ada sebabnya. Sebab itulah yang sepadan. Orang kata kalau nak terjemah, orang kata bahasa kita kan, salin tak tumpah. Bukan salin. Ni kan gelas ni, ada satu lagi gelas, saya salin tak tumpah. Mana betul-betul dia dapat menampung sebesar itu jugalah bekas yang satu lagi tu. Kalau air ni penuh tapi bekas kecil, bila saya salin jadi tumpah dah. Dia tidak dapat menampung yang banyak ni, ataupun bekas yang satu lagi lebih besar, airnya sebanyak ni, saya salin tak penuh. Tak betul tu. Jadi bila kita salin tu, terjemah ni mana salin, terjemah biar betul-betul tepat, jangan kurang, jangan lebih. Apatah lagi kalau salah, menyeleweng jauh pergi ke lain, itu lagi lah. Kebanyakan penterjemah dalam bahasa Melayu
menterjemahkan ad-dinun nasihah dengan agama itu nasihat. Nasihat tu kita faham sendiri semua. Walaupun bahasa Arab, orang Melayu semua faham nasihat macam mana. Kita nasihat dia, janganlah buat macam ni, buat begini. Kalau buat macam ni, bahaya awak. Saya sayang kepada awak. Awak buat begini. Itulah nasihat. Bagi penulis terjemahan ini lebih sempit daripada makna sebenarnya yang agak luas. Betul dah, itu pun betul. Tapi sempit. Arti sebenarnya ialah ikhlas. Tulus ikhlas, betul hati, bersih hati, atau jujur, itu semua. Termasuklah dalam makna yang luas itu nasihat, memberi nasihat, atau menasihati. Ini semua termasuk. Akibat daripada kita tuluslah, kita ikhlaslah terhadap dia, maka timbulnya mendorong kita nasihat dia. Perkataan nasihat sama seperti perkataan an-nush. Dalam riwayat satu lagi kan, riwayat Jarir itu, wan nushi likulli muslim. Riwayat apa ni, hadis ke-44 itu. Hadis yang ke-45, wan nushi likulli muslim. An-nush samalah makna dia dengan an-nasihat. Sebab itu Imam Muslim pun letak dekat-dekat ni. Kalau di bawah bab yang sama. Kalau nak kira hadis tadi tak ada sebut an-nush, yang adanya an-nasihah, tapi di bawah tajuk babun nushi minal iman. Di bawah tajuk itu. Perkataan an-nasihah sama seperti perkataan an-nush adalah masdar bagi perkataan nasaha. Apabila ia mutaaddi dengan haraf jar lam, maka artinya ialah berlaku ikhlas dan jujur kepada atau terhadap, mahukan kebaikan untuk, tulus ikhlas terhadap, dan sebagainya. Kalau dia ada nasaha, selepas itu lam. Ini mengikut kaedah bahasa Arabnya. Dia memberi makna begini. Sebagai contoh, lihatlah penggunaannya di dalam firman Allah berikut. Jadi kita nak tahu terjemahan mana yang tepat, kita tengok Quran. Jangan lupa Quran. Baca hadis, belajar hadis pun Quran itu kena di atas. Itu jadi panduan. Kena tengok dalam Quran Tuhan guna ke tidak perkataan ini. Kalau dia guna dengan makna apa yang sesuai, jawabnya seperti yang saya sebut tadi lah, dengan makna tulus ikhlas. Ikhlas itulah yang lebih tepat. Perhatikan juga apa arti sepatutnya. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih. Idza nasahu, cuba tengok, itu di situ tempatnya. Nasahu, nasahalah, itu dalam bentuk jamak. Nasahu lillah, la, ada lam selepas dia. Wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Bermaksud orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang. Kerana tidak turut berperang itu tak adalah dalam ayat Quran itu, tapi mafhumnya begitulah. Sebab itu kita letakkan dalam kurungan. Apabila mereka berlaku ikhlas, cuba tengok. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Bukan apabila mereka menasihati Allah dan Rasul. Apa makna menasihati Allah? Nak nasihat apa Allah? Cuba perhati. Apa makna yang sesuai di sini? Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini ayat ini menceritakan tentang kewajipan berjihad, berperang itu. Jadi adalah yang dikecualikan, tak menjadi kesalahan kalau mereka tak ikut serta pun. Sebabnya macam tadilah. Dengan syarat mereka itu ikhlas kerana Allah. Tak pergi pun ikhlas kerana Allah. Pergi pun ikhlas kerana Allah. Penulis merasa canggung dan tidak selesa menterjemahkan agama itu nasihat bagi Allah, atau kepada Allah, atau terhadap Allah,
Rasa tak sedap jengkil rasa. Agama itu layanan nasihat. Nasihat kepada siapa? Sahabat tanya, nasihat kepada Allah. Nak nasihat apa Allah? Di situ masalah. Sebab itu saya tak mahu terjemah. Agama itu nasihat. Agama itu ialah tulus, ikhlas. Itu sebenarnya. Tapi sebab nasihat itu dalam bahasa Melayu, itu maknanya kita faham gitu. Kita pun terjemah gitu. Tak tengok dah bahasa asal dia tu apa maknanya, seluas mana. Adakah sesempit bahasa Melayu yang kita pun pinjam daripada dia juga? Silap kalau macam tu. Begitu juga dengan nasihat kepada kitabnya atau rasulnya. Apa makna nasihat pada Quran? Nasihat apa Quran? Kerana apakah artinya anda menasihati Allah? Apa perlunya Allah kepada nasihat anda? Apa artinya anda menasihati Al-Quran atau menasihati Rasulullah? Tak ada perlu nasihat. Dia Rasulullah mendapat bimbingan daripada Allah SWT, dapat wahyu. Kita nak nasihat. Quran itu kitab petunjuk yang memberi hidayah. Kita nak nasihat. Nasihat macam mana? Letak Quran depan nasihat dia. Itu bendanya. Tapi kadang-kadang kita ni hanyut gitu, orang terjemah gitu. Tak fikir dah. Ini menggugat. Apa ni? Tak fikir. Apa yang tergugat? Dengan sebab terjemahan itulah yang perlu kita belajar sangat. Perlu belajar sangat. Ini benda-benda macam ni. Kadang tidak menyeleweng kita tu. Kalau orang tanya, kita pun terkejut juga. Nasihat Allah macam mana? Kita sendiri pun terkejut juga. Ternganga juga kita. Itulah bendanya. Tanya kami, tulus ikhlas terhadap siapa wahai Rasulullah? Baru masuk kena terjemah begitu. Kalau kita kata nasihat kepada siapa wahai Rasulullah, jawab Rasulullah kepada Allah. Itu tak kena tu. Karena percaya begitu, jadi rosak akidah tu. Percaya Allah ni perlu dinasihati pula. Ini puncanya silap terjemah. Tanya kami, tulus ikhlas terhadap siapa wahai Rasulullah? Jawab beliau, terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap para pemimpin kaum muslimin, dan terhadap orang ramai. Dua saja yang boleh kalau kita pakai nasihat dengan makna kita tu. Daripada yang disebut ni, dua saja yang boleh kita nasihat. Pemimpin boleh, orang ramai, orang awam boleh nasihat. Tapi nak nasihat Allah, nak nasihat kitab Allah, nak nasihat Rasulullah macam mana? 3 daripada 5 tak sesuai. Tapi kalau kita pakai dengan arti tulus ikhlas, ikhlas hati, boleh semua. Semua boleh. Sesuai. Jadi apa makna tulus ikhlas terhadap Allah? Kita ada nota lagi di bawah tu. 208. Tulus ikhlas terhadap Allah itu berarti mempercayai keesaannya dan sifat-sifat ketuhanannya yang lain, di samping mempercayai sucinya daripada segala cacat celah dan kekurangan. Tulus ikhlas terhadap Allah juga berarti sukakan apa yang disukainya dan bencikan apa yang dibencinya, serta melakukan amal ibadat untuknya dengan penuh ikhlas. Itu makna nasihat terhadap Allah. Kalau kita nak pakai nasihat terhadap Allah maksudnya begitu. Tapi kita ni sebab bahasa kita begitu dah. Nasihat dengan makna bagi pandangan yang baik tak sesuai. Tulus ikhlas terhadap Allah itulah maksudnya. Kita kena percaya Allah Tuhan yang esa, bukan macam orang-orang lain, umat-umat yang lain. Semuanya syirik, terlibat dengan syirik, walaupun asalnya juga menerima tauhid. Nabi-nabi masing-masing itu mengajarkan tauhid juga. Nabi Isa, tengok Nabi Isa ajarkan umat dia tauhid juga. Tapi akhirnya dia sendiri dijadikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak satu lagi. Ini makna tidak ikhlas terhadap Allah. Kalau ikhlas terhadap Allah, percaya Allah itu hanya satu, bukan banyak. Allah tidak ada anak, tidak diperanakan, lam yalid
walam yulad. Percaya itulah seperti yang disebutkan di dalam Quran itu. Dan sifat-sifat ketuhanannya yang lain, mana-mana sifat itu, kita terima. Itu makna ikhlas terhadap Allah. Tuhan tidak ada cacat celanya, tak ada kekurangan, sebarang kekurangan. Kena terima itu. Walaupun sifat-sifat Allah disebutkan, nampaknya, zahirnya nampak terhad. Jangan kita bataskan setakat itu saja. Setakat yang kita belajar itu. Terutamanya kalau orang belajar cara sifat 20, nampak sifat Allah itu 20 saja. Jangan gitu. Bahkan dalam kitab-kitab, sifat 20 sendiri pun diajar. Dan Tuhan bersifat dengan segala sifat kamalan. Segala sifat yang sempurna ada pada dia. Segala sifat kurang, tidak sempurna, tidak ada pada dia. Kena percaya begitu. Jangan percaya seperti orang-orang kafir. Tuhan kurang. Kurang macam mana? Dan kalau semua berhala, sembah itu, sembah ini, kuranglah. Untuk menyelamatkan diri daripada malapetaka, Tuhan lain. Untuk minta rezeki, Tuhan lain. Untuk ini, lain. Itu tak sempurna. Kita anggap Tuhan tu kuranglah. Kenapa tak boleh dia saja? Inilah benda. Jadi, tulus ikhlas terhadap Allah, percaya bahawa Ia maha sempurna. Walaupun namanya sama, melihat, kita pun melihat, tapi melihatnya itu sempurna. Melihatnya tanpa apa ni, kita kata anggota, tanpa deria penglihatan, tak ada semua. Mendengar pun sama juga, ataupun lain-lain yang tidak sama dengan manusia, kita terima. Itulah maksudnya ikhlas terhadap Allah. Lepas tu kita sukakan apa yang dia suka. Sukakan apa yang dia suka. Dalam hadis kan ada sebut, man ahabba lillah wa abghada lillah, kerana Allah. Sesiapa yang kasih kerana Allah, benci kerana Allah, berarti sempurnalah imannya. Jadi apa yang Allah suka, kita suka. Apa yang Allah kasih, siapa yang Allah kasih, kita kasih. Siapa yang Allah benci, apa yang Allah tak suka, kita tak suka. Itulah maksudnya kita tulus ikhlas terhadap Allah. Dan beramal ibadat untuknya sahaja. Lillahi ta'ala. Semua kalau kita perhatikan, kita dalam Islam ni istimewa sangat. Semuanya, apa saja kalau nama ibadat, lillahi ta'ala. Semua dia diadakan kerana Allah. Nak ajar ikhlas saja. Tulus ikhlas terhadap Allah juga berarti mensyukuri nikmatnya. Jangan kita kufuri nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya, dengan menggunakannya di jalan yang baik dan diredainya. Apa makna syukur? Makna kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang diredainya. Dia bagi telinga, itu satu nikmat. Kena syukur. Apa makna syukur? Dengarlah dengan telinga di benda yang baik-baik. Jangan dengar benda yang tak baik. Allah bagi lidah, itu nikmat. Syukurlah dengan lidah. Macam mana nak syukur dengan lidah? Gunakanlah lidah ni untuk apa yang Allah suka. Jangan guna lidah untuk apa yang Allah murka. Itu makna syukur. Kadang-kadang kata syukur, terima kasih gitu. Bukan begitu. Syukur ni dalam istilah Arabnya, iaitu kita gunakan nikmat yang Allah beri kepada kita itu sesuai dengan keredaannya. Apa yang dia reda. Itu makna syukur. Kalau puji, hamd. Puji saja, puji. Allah maha kaya, maha adil. Puji. Syukur, biar nyata. Nikmat yang Allah bagi kepada kita itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan apa yang disukainya. Kemudian, tulus ikhlas terhadap kitabnya. Agama itu ialah tulus ikhlas. Tulus ikhlas terhadap apa? Terhadap kitabnya. Apa makna tulus ikhlas terhadap kitabnya? Yang dimaksudkan dengan kitab ini ialah Quran. Al-Quranul Karim. Kitab suci itu. Hadis ini pun dia juga. Tapi dia tak sampai Quran itu. Kemuncaknya yang kita kena percaya sebagai kitab suci, Quran itu. Hadis ini menjelaskan maksud Quran itu saja. Dia bukan
sama betul-betul seperti kitab suci Al-Quran itu. Tidak. Yang kita kena percaya sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, Quran itu. Bagi kita sekarang lah, bagi umat dulu kitab lain lah. Kalau pengikut Nabi Isa, Injil. Pengikut Nabi Musa, Taurat. Begitulah seterusnya. Jadi ada kitab masing-masing. Bagi kita, ikhlas terhadap kitab Allah, maksudnya apa? Ini dia. 209. Tulus ikhlas terhadap kitab Allah berarti mempercayai Al-Quran sebagai kalam Allah yang suci. Ini kalam Allah yang suci. Kena percaya begitu. Ia adalah sebuah kitab yang tiada tolok banding, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ia adalah satu-satunya kitab yang dijamin Allah keterpeliharaannya daripada pengubahan, pemindaan dan tokok tambah oleh tangan-tangan yang kotor. Itu kita kena percaya. Quran yang ada ni bebas, terpelihara daripada segala bentuk pemesongan, penyelewengan, tokok tambah oleh siapa pun. Oleh jin ke, syaitan ke, manusia ke, malaikat ke, tak ada berlaku. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Kena percaya begitu. Bila kita percaya betul, itulah maksudnya ikhlas terhadap kitab Allah. Kena percaya begitu. Yang lain-lain itu kitab Allah juga, tapi tidak terpelihara. Sudah diselewengkan. Sudah terpesonglah kitab itu. Macam tadi saya sebut tadi, perbandingan yang kita buat tentang cerita atau kisah Nabi Ayub dalam Quran dengan kisah Nabi Ayub dalam Bible yang ada sekarang ni pun jauh bezanya. Dalam Quran nampak sangat Allah SWT nak tunjukkan Nabi Ayub itu seorang yang sabar, nampak sangat cara dia tu. Sehingga malapetaka yang menimpa dia begitu lama, habis harta bendanya, anak-anaknya meninggal dunia, dia kata anni massaniyadurru, aku disentuh oleh kesusahan, sentuh saja. Itu tidak sifat orang sabar. Dia tidak berasa berat. Dia tak kata menimpa aku, menghempak aku, mengenai aku. Dia tak kata. Tapi dia kata menyentuh aku. Itu cara dia. Berbeza dengan kitab Taurat. Dan beberapa ayat saja, 4-5 ayat saja dalam Quran ringkas, tapi nampak dia nak gambarkan apa Nabi Ayub. Seorang yang sabar. Memang nyata sabar dia. Tapi dalam Bible 42 bab, beratus-ratus ayat menampakkan seorang yang keluh kesah, gelisah, dia kritik Allah. Begitu ke seorang Nabi? Dan dia mengadu hal, merintih, mengadu, mengeluh. Kenapa Tuhan jadikan dia? Kenapa Tuhan tak ambil dia semasa dalam perut ibu dia lagi? Kenapa Tuhan tak matikan dia semasa kecil lagi? Kenapa? Apa salah dia? Apa dosa yang dia buat sehingga Allah uji dia sampai begitu? Itu yang tersebut dalam 42 bab. Berbeza. Quran bagi sikit, tapi nampak sekali hebatnya. Itu nampak. Ini terpelihara. Dan agama Islam ni tak ada kata bermusuh dengan mana-mana puak, dengan mana-mana bangsa. Dengan bangsa Yahudi, dialah yang memperbetulkan konsep yang salah yang diterima oleh orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka tu. Mereka anggap Nabi Daud telah berzina. Nabi Daud bukan nabi, hanya raja saja. Quranlah yang memperbetulkan. Kalau tidak kerana Quran, habis rusak. Apa yang mereka bagi kepada umat mereka, kepada pengikut-pengikut mereka, sangka buruk terhadap nabi-nabi, tuduhan yang bukan-bukan terhadap nabi-nabi. Itu saja. Berbeza dengan Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu terpelihara lah. Kalau tidak terpelihara jadi macam tu. Jadi orang anggap kitab suci, junjung, cium. Cium apa? Cium yang mengarut macam tu. Tapi begitulah manusia jadi sesat. Begitu. Alhamdulillah Allah SWT memelihara kita semua tu daripada beraba-raba dalam kesesatan. Ia wajib diyakini
sebagai sebuah kitab yang semestinya dijadikan sebagai pedoman oleh manusia buat selama-lamanya di setiap tempat dan zaman untuk mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini semua ni yang saya simpulkan ini, kalau cari dalam Quran ada, merata ada, banyak sangat benda ni yang kita kena percaya. Itulah artinya tulus ikhlas terhadap kitab Allah. Tulus ikhlas terhadap kitab Allah juga berarti mengamalkan isi kandungannya, menyesuaikan diri dengan pengajarannya, mendaulatkan segala hukum hakamnya, membacanya dengan bacaan yang betul, elok dan penuh khusyuk, memahami makna-maknanya, memerhatikan hikmat-hikmat di sebalik ayat-ayatnya, dan mendalami ilmu yang terkandung di dalamnya. Itu makna tulus ikhlas terhadap kitab Allah. Bukan buat azimat sahaja, ambil berkat saja, gantung sana sini. Bukan. Yang lebih penting mengamalkannya dalam segenap kehidupan kita. Tulus ikhlas terhadap kitab Allah juga berarti menyeru manusia kepadanya, memeliharanya daripada takwilan-takwilan golongan pelampau, melindunginya daripada segala bentuk penyelewengan dan pemesongan tafsiran, serta mempertahankannya daripada kritikan-kritikan dan serangan-serangan oleh orang-orang kafir, di samping menghilangkan kekeliruan orang-orang yang keliru tentangnya dan merungkai segala permasalahan hidup manusia dengan berpandukannya. Itu maknanya tulus ikhlas terhadap kitab Allah. Kalau kita amal ini, betul lah. Kalau tak buat begini, mana tak sempurna lagi lah. Tak sempurna lagi lah agama kita atau iman kita tu. Percaya dah secara kasar tu, percaya, semua percaya. Tapi tidak ada usaha nak memahaminya, nak belajar. Padahal bahasa Inggerisnya, bahasa lainnya, bahasa Perancisnya belajar lagi. Cuba perbetulkan sebutannya. Boleh? Kenapa tak boleh bahasa Quran? Kenapa? Tak penting. Boleh, boleh pun. Yalah, ya tak salah. Belajarlah bahasa mana. 100 bahasa pun tak jadi masalah. Semuanya kita kena sedar, kita ni siapa? Siapa tak tahu sepatah pun orang cakap. Itu teruk juga. Kita kata Quran itu panduan. Nak pandu macam mana, jadi panduan macam mana? Kalau kita sendiri tak berasa apa pun, tiap-tiap hari suruh pergi sembahyang jemaah, dan ada imam baca kuat, ada masa-masanya, maghrib, isyak, subuh, baca dengan suara yang nyaring, bacalah nyaring macam mana pun, kita tak terasa apa, sebab kita tak faham sepatah pun. Begini ke orang Islam? Itulah benar. Jadi kena berusaha lah. Ada usaha, ada niat yang baik, insya-Allah. Apa pun kalau nak, insya-Allah boleh. Allah SWT akan bagi. Kena ada usaha. Tulus ikhlas terhadap Rasulnya. Apa maknanya? Tulus ikhlas terhadap Rasulnya, Rasul Allah kepada kita, Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul-Rasul yang lain pun ia juga. Tapi yang betul-betul menjadi panduan dan pedoman untuk kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nota 210, tulus ikhlas terhadap Rasulnya berarti mempercayai kenabian dan kerasulannya, mentaati segala perintah dan larangannya, menolong dan membelanya, sama ada ketika masih hidup atau sesudah kewafatannya, memusuhi orang yang memusuhinya dan memerangi orang yang memeranginya, bersedia mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi mempertahankannya semasa hayatnya, menghidupkan sunnahnya dengan mengamal, menghayati dan membuat penyelidikan terhadapnya, menyebarkan ajarannya dan menyeru orang ramai kepadanya, mencontohi akhlak-akhlak mulia dan adab sopannya yang indah, mengagungkannya melebihi sekalian manusia yang lain, mencintai ahlul baitnya dan para sahabatnya,
serta menjauhi orang-orang yang melakukan bid'ah dan perosak-perosak sunnahnya. Itu makna tulus ikhlas terhadap Rasulnya. Lengkap betul. Kalau nak bincang satu-satu tu panjang. Mempercayai kenabian dan kerasulannya, misalnya kita kata, macam mana? Ada-ada saja yang mengaku ada nabi lagi selepas nabi kita, misalnya. Ada-ada saja. Kalau tak kata begitu pun, dipercayainya orang-orang lain itu mempunyai sifat-sifat Rasul. Itu tak ikhlas. Kalau Mirza Ghulam Ahmad Qadiani itu dia mengaku jadi nabi terus. Jadi ada lagi nabi sesudah nabi kita. Itu tak benar. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penyudah sekalian nabi. Maknanya tak ada lagi, tak mungkin lagi ada nabi sesudahnya, selepasnya. Siapa saja yang mendakwa dia nabi, dusta, karut. Kita tolak terus. Tapi berapa ramai yang terkeliru. Maka yang menganut ajaran Qadiani itu asalnya Islam. Sebab jahil. Jahil. Itu maknanya tak ikhlas. Kalau ikhlas terhadap Rasulullah, tak mungkin dah kita terima. Tak mungkin. Kalau Syiah pula, dia tak kata ada Nabi sesudah Rasul. Tak ada. Ada imam. Tapi imam tu mempunyai sifat-sifat Nabi. Ciri-ciri kenabian. Ada pada dia. Ini pun karut juga. Tak ikhlas juga. Mana boleh orang lain ada sifat maksum. Terpelihara daripada dosa besar, dosa kecil. Bahkan terpeliharanya mereka itu lebih lagi daripada terpelihara Nabi. Ini sudah melampau. Jadi sebenarnya hakikatnya termasuk dalam tidak ikhlas terhadap Rasul Allah. Kalau ikhlas, bukan begitu caranya. Ataupun melebihkan Nabi-Nabi, melebihkan. Itu pun bukan ikhlas juga. Merendah-rendahkan dia, hina dia, tak boleh juga. Letak di tempat dia lah yang sepatutnya. Dia manusia yang mendapat wahyu daripada Allah, dipilih oleh Allah. Bukan suatu yang boleh diusahakan nak jadi Nabi, nak jadi Rasul. Itu kena percaya. Kena percaya. Itulah maksudnya ikhlas terhadap Rasulnya. Kemudian, jadi ini semua ni kan 3 perkara ni tak sesuai kalau kita terjemah dengan makna nasihat. Nak nasihat macam mana? Tak sesuai. Tapi kalau kita terjemah dengan tulus ikhlas, sesuai. Boleh masuk. Semuanya boleh. Tulus ikhlas maknanya tidak bercampur baur lah. Tulen, betul-betul tulen. Tulen. Sebagaimana yang dikehendakinya. Begitulah yang kita percaya. Yang kita buat. Itulah maksudnya ikhlas. Ikhlas maknanya membersihkan daripada kekotoran. Yang adanya betul-betul yang suci. Yang bersih. Yang bersihnya macam mana? Yang Rasulullah ajar kepada kita lah macam mana? Percaya kepada Allah tu bersih macam mana? Percaya kepada Rasul tu bersih macam mana? Suci macam mana? Sebab benda tu penting tu. Jangan ingat main-main. Sebab cuma tengok dalam dunia ni yang tidak bersih. Yang tidak ikhlas lah hakikatnya. Tuhan tu jadi syirik. Syirik dengan Allah. Nabi-Nabi tu dia percayai bukan-bukan lah. Macam orang Kristian percaya lah. Macam Yahudi percaya terhadap Nabi-Nabi tu. Dia percaya misalnya Nabi Isa tu anak zina. Yahudi percaya begitu. Anak zina. Jadi ibu dia tu berzina dengan Yusuf An-Najjar, kata dia. Itu melampau. Tak boleh lah begitu. Jadi agama-agama lain semuanya terpesong. Tak ada yang bersih. Ikhlas itu maksudnya bersih lah. Itu maksud tulus ikhlas. Bersih. Kita percaya, kita terima, kita pegang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya. Dan yang dikehendaki oleh Allah itu datangnya melalui Nabi kita saja. Yang lain tak ada bersih. Tak ada bersih. Kita nak tengok hebat tak hebatnya agama kita ni kan. Nak tengok, ajaran Rasulullah ni jelas nampak. Cuba tengok. Di masjid Nabi tu kan, dalam tu juga ada kubur Nabi kan. Siapa pergi sembah kubur? Tak ada orang sembah. Daripada dulu lagi. Tak ada yang sembah. Ketika bersemayang, menghadap kiblat. Tinggal itu. Padahal kubur Nabi.
Cuba tengok dalam dunia ni, kubur Nabi yang mana yang selamat, yang dipercayai sebagai kubur Nabi, yang kemudian daripada Rasulullah, guru Nanak pun orang sembah dah kubur dia. Orang sembah kubur dia. Sentiasa ada itu guru dia yang kipas itu, kipas kubur dia, replika dia buat mana-mana. Gurduan dia panggil, tempat kita dia pun ada gurduan, macam rumah ibadat dia tu, dia kipas, dia buat replika kubur guru Nanak dan kipas. Jadi banyak sangat lalat. Jadi puja itu selepas Rasulullah tu. Apalagi kalau yang sebelum Rasulullah tu rosak habis dah. Agama Hindu asalnya tauhid juga, tapi sampai berjuta-juta Tuhan. Akhirnya tengok, mana ada ikhlas, mana ada bersih dah. Kotor semua dah. Yang bersih terpeliharanya ya Islam. Sehingga macam Tuhan nak buktikan jugalah kenapa Tuhan takdirkan kubur Nabi itu di situ. Nak buktikan kepada manusia, tengok, Islam terpelihara. Tak ada siapa pun sembuh. Rasulullah tetap disayangi, disanjungi, dimuliakan, tapi sembah tak ada. Sebab dia bukan Tuhan. Yang sembah-sembah ni Tuhan saja. Tapi kecenderungan itu ada. Di sana sini ada yang orang bawa ke kubur, nak sembah kubur, macam-macam. Nyalakan lampu, macam-macam lampu warna-warni di kubur-kubur tu ada. Tapi itu tidak popular. Bukan yang dibawa oleh ajaran ulama-ulama yang terkenal, tokoh-tokoh Islam yang betul-betul alim. Bukan. Kalau yang betul-betul alim, dia anti semua tu. Dia tak suka bawa orang kepada syirik. Bau-bau pun tak mahu dah. Sebab itulah ditekankan sangat tentang tauhid itu. Tauhid itu. Tak mahu syirik itu. La ilaha illallah itu sendiri sudah ada di situ. Dan kita tengok Islam sahaja yang selamat dalam perkara ini. Yang lain, Rasul-Rasul sudah jadi Tuhan. Uzair, itu jadi Tuhan. Orang Yahudi kata anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Orang Kristian kata anak Tuhan. Sri Rama, Krishna itu Nabi juga asalnya. Kalau kita terima pun tak jadi masalah. Sebab itu sebelum Nabi kita. Yang tak boleh terimanya selepas Nabi kita. Kalau yang sebelum tu mungkin ada orang kata Socrates, Aristotle itu pun Nabi. Mungkin itu sebelum Nabi, tak jadi masalah. Soal sudah tu kita tengok banyak yang menyeleweng. Menyeleweng itu semua menyeleweng. Ajaran Nabi Isa yang dikatakan ajaran Nabi Isa pun sudah menyeleweng. Itu paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang selamat. Sampai begitu sekali rosaknya, tidak ada keikhlasan, tulus ikhlas terhadap Rasul. Sampai begitu sekali rosaknya terhadap para pemimpin kaum muslimin. Sifat orang mukmin yang sempurna imannya ialah ia tulus ikhlas terhadap pemimpin orang-orang Islam. Apa makna tulus ikhlas terhadap pemimpin? Nota di situ 211. Sama ada ia seorang khalifah, sultan, menteri, gubernur, panglima atau ketua di setiap peringkat dalam masyarakat Islam. Itulah maknanya pemimpin kaum muslimin. Arti tulus ikhlas terhadap mereka ialah mentaati mereka dalam kebenaran, membantu mereka untuk melakukannya dan mendorong mereka ke arahnya, mengingatkan mereka kepada kebenaran dan keadilan dengan cara yang terbaik, menegur mereka secara sopan sekiranya mereka alpa, menyampaikan kepada mereka berita dan hal ehwal kaum muslimin yang mungkin tidak sampai ke pengetahuan mereka, tidak memberontak terhadap mereka, dan memujuk orang ramai supaya mentaati mereka. Ini sekiranya yang dimaksudkan dengan para pemimpin itu ialah para khalifah, gubernur dan lain-lain ketua masyarakat dan negara. Di zaman permulaan Islam dahulu, dia pakai sistem gubernur, macam sistem Amerika sekarang ni lah. Cuma dia tidak presiden, khalifah. Kemudian setiap wilayah itu gubernur. Bukan macam kita gubernur bank negara, itu lain kan. Dia pakai sistem itu. Gubernur tu dia berkuasa lah dalam negeri dia, macam menteri besar lah. Kalau dalam negeri kita ni,
negara kita ni menteri besar. Itu gubernur maksudnya. Jadi semasa betul-betul yang direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sistem khalifah, boleh jalan. Cuma tengok orang Islam terbuka tu. Lepas tu tak ada sistem itu. Pakai sistem kesultanan. Kesultanan Melaka, Kesultanan Mughal di India, Sultan di Turki, misal sultan, bukan khalifah, tapi umat Islam terima sebab dia ingat ini. Ikhlas terhadap pemimpin. Sesuai dengan keadaan. Walaupun itu bukan sesuatu yang ideal, yang betul-betul sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah sebenarnya. Tetapi apa yang lebih utama? Dalam keadaan serba kurangnya, apa yang lebih utama? Yang perlu dijaga. Hukum Allah berdaulat, itu sudah cukup. Yang lain-lain itu tak penting sangat. Dia tu namanya sultan ke, presiden ke, khalifah ke, atau kalau khalifah, nama khalifah tu kalau tak betul, yang lebih penting apa? Jangan sampai tergugat, sampai tumpah darah umat Islam kerana benda-benda yang kecil. Ini maksud tulus ikhlas terhadap pemimpin. Kita tengok dalam sejarah memang begitu. Umat Islam dia terbuka, boleh terima. Tapi kena sedar bahawa itu bukan sistem yang direstui betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang direstui betul-betul khilafah ala minhajin nubuwah. Itu dalam hadis-hadis disebut khilafah ala minhajin nubuwah, mengikut cara Nabi. Tak boleh yang itu, tak apalah. Tengoklah yang lebih utamanya apa yang perlu kita utamakan. Yang lain itu kita lupakan, abaikan untuk sementara sekurang-kurangnya. Dalam keadaan sedar, tahu ini bukan yang sebetulnya. Tapi oleh kerana ada suasana yang tidak mengizinkan kita pakai yang asal itu, tak apalah dulu. Tapi kita sedar, kita tahu yang sebenarnya yang mana. Jangan terlalu ideal dalam hidup ni. Sehingga tak dapat apa pun, duduk berkhayal seorang diri. Dan itulah pendapat yang popular. Sekiranya yang dimaksudkan dengan mereka itu ialah para ahli ilmu agama, pemimpin kaum muslimin. Tulus ikhlas terhadap mereka berarti menerima baik riwayat, pendapat dan kajian mereka, mengikut mereka dalam hal-hal keagamaan dan bersangka baik terhadap mereka. Itulah maksudnya tulus ikhlas terhadap pemimpin, kerana yang dimaksudkan dengan mereka itu ialah ahli-ahli agama. Ada juga pendapat ulama yang kata begitu. Jadi apa makna tulus ikhlas terhadap mereka? Itulah. Menurut Al-Khattabi, antara makna tulus ikhlas terhadap para pemimpin itu ialah bersembahyang di belakang mereka, berjihad bersama mereka, memberi zakat kepada mereka, tidak mengangkat senjata untuk memberontak terhadap mereka sekiranya ada berlaku sebarang ketidakadilan atau kesilapan daripada mereka, sekiranya tidak ada ketidakadilan atau kesilapan berlaku daripada mereka. Tidak mudah-mudahlah maksudnya. Sikit-sikit nak berontak, tak boleh begitu. Cara yang ada yang dibenarkan, ikutlah cara itu. Itu lebih selamat. Tidak mengampu mereka, malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Itulah maknanya tulus ikhlas terhadap pemimpin umat Islam. Contohnya kita tengok dalam sembahyang, dalam solat bila berjemaah tu. Itu contoh syiarnya. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana pemimpin dengan rakyat dalam sebuah negara. Masjid lah, tengok masjid. Masjid tu ibarat sebuah negara. Dalam negara tu apa yang dikehendaki? Sebab dalam hadis disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku, maksudnya dan umat dia lah, untuk umatnya sebagai masjid, dan tahur, bahan pencuci, sebagai ganti wuduk. Kalau tak ada air, boleh guna tanah sebagai tayammum. Maknanya bumi ini semua masjid. Tapi kalau bumi ini semua masjid, susah juga macam mana nak buang air. Tapi yang dia nak sebenarnya, falsafah tu masjid. Kalau dalam masjid kita nak buang air, tentu tidak. Nak berjudi,
Tentu tidak. Nak main teruk? Tentu tidak. Nak bercakap kosong? Nak merapu, nak mengumpat itu ke tempatnya? Tentu tidak. Kita sudah dididik dalam masjid. Sekurang-kurangnya satu tempat ada di mana kita jaga diri kita. Yang Nabi naknya sifat tadi itu dibawa keluar. Sehingga seluruh bumi ini kita rasa macam masjid. Tetap di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang tidak sesuai kita tak akan lakukan. Bukan di masjid saja, tapi nak bawa keluar maksudnya. Seperti di tanah haram itulah, tidak bunuh, tidak dicabut, tidak tebang, tak tentu pasal apa-apa tumbuhan. Naknya kita bawa ke tempat lain. Bukan di situ saja maksudnya. Kita berbincang, sepatutnya berjumpa kan umat Islam seluruh dunia. Nak bincang apa? Tak tahu apa, pergi buat haji saja. Itu pun sudah memadai. Dari segi rukun tu terlaksana dah. Tapi yang sebenarnya dikehendaki daripada perhimpunan itu, muktamar, kongres ataupun perhimpunan orang Islam itu, sepatutnya kita boleh tahu apa masalah dia, negeri dia, apa caranya kita nak bantu dia. Gitu. Itulah tempatnya. Di situ tak ada lebih orang tu, lebih orang ni, lebih. Sama saja. Dia semua hamba Allah. Saudara semuanya. Naknya bawa benda tu balik masing-masing tu. Jangan buat tak ada pasal. Nak bawa keluar. Sama juga masjid ni. Bukan tak boleh tegur. Bahkan imam dia ajarkan kita supaya tegur. Kalau dia salah, kita tegur lah. Kalau dia salah, kita tegur. Subhanallah. Kita kata. Yang tegur itu dua dah tu. Kenapa tiga pula? Rokok. Sujudnya kenapa tiga pula? Jangan kata begitu. Dia adalah bahasa dia, adab dia, cara dia. Kalau salah boleh tegur. Tak boleh nak mufarakah tak tentu pasal. Kerana kesilapan dia, kesalahan dia, tak boleh. Bila kita terima dia imam, kena terima. Dia salah, itu manusia. Tegurlah. Tapi tegur tu kena ada cara dia, ada disiplin dia. Jangan sesuka hati kita sampai sakit hati dia. Kalau dalam masjid pun itu juga. Ketika bersembahyang tu, apakah kita nak kata, imam, kamu dua dah tadi sujud, kenapa tak sujud yang ketiga pula? Takkan kita nak kata gitu. Subhanallah, sudah cukup. Ada cara. Begitu juga dengan pemimpin di luar daripada masjid. Cara dia, kalau dicerita dengan baik, orang mukmin insya-Allah dia akan berubah. Itu benda. Tapi bukan makna dalam semua keadaan zalim kuat sangat pun kita kena terima. Tidaklah makna begitu. Tengoklah keadaan. Tulus ikhlas. Kalau kita sayang kepada seseorang itu, macam mana sikap kita? Kita nak menjatuhkan air muka dia terus ke? Tentu tidak. Kita cari jalan. Kalau boleh secara sembunyi, secara senyap-senyap, kita nasihat dia misalnya. Atau apa cara sajalah. Tapi dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Itu makna tulus ikhlas terhadap pemimpin kaum muslimin. Semualah. Bukan Perdana Menteri saja, Presiden saja. Tidak. Semua pemimpin. Yang bernama pemimpin di peringkat masing-masing tu, kalaulah pengikut di bawah dia begini caranya, bahagialah. Bahagialah. Orang tanya Sayyidina Ali dulu, kenapa di zaman Abu Bakar, zaman Umar ni bagus-bagus, berjaya, dan kenapa di zaman kamu tidak begitu? Dia jawab, sebab pemimpinnya orang seperti saya, dia merendah dirilah, dan rakyatnya seperti kamu. Dan zaman Abu Bakar, zaman Umar tu pemimpinnya seperti dia tu. Dan rakyatnya seperti aku, rakyat dia. Itu bendanya. Jangan kita menyalahkan saja. Tengok juga kita. Tengok juga kita. Yang dimaksudkan dengan orang ramai, ammatil muslimin wa ammatihim, ialah mereka yang bukan merupakan para penguasa. Maksud tulus ikhlas terhadap mereka ialah membimbing mereka ke arah kebaikan. Ini orang yang ada kuasa, sepatutnya ni gitulah. Dia lakukan terhadap orang bawahan ni. Membantu mereka dalam urusan duniawi. Sama ada dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Memberi peringatan kepada yang alpa di kalangan mereka. Mengajar yang jahil. Memberikan kepada yang memerlukan. Menutup keaiban mereka, menghalang bahaya daripada menimpa mereka,
mendatangkan manfaat kepada agama dan dunia mereka, menghormati orang tua, mengasihi yang kecil, menutup kekurangan mereka, tidak berhasad dengki dan melakukan tipu hela terhadap mereka. Pendek kata, segalanya adalah seperti sabda Nabi SAW, bermaksud engkau berikan kepada mereka apa yang engkau suka kalau diberikan kepadamu, dan engkau tidak menyukai untuk mereka apa yang engkau tidak sukakan untuk dirimu. Begitulah. Jadi pemimpin itu dengan rakyat dia kena macam ni. Ini yang benda yang kena jaga. Kepentingan orang ramai. Jangan sampai mereka itu jadi perompak, jadi pencuri, jadi penyangak. Jangan sampai macam tu. Kenapa tak ada kerja misalnya? Peluang kerja tak disediakan misalnya. Jadi orang pun jadi jahat. Pendidikan agama tidak diberikan. Kemudian orang jadi susah. Macam-macam masalah. Kerana benda yang dibuat-buat, diadakan sendiri, ditempah sendiri. Itu tak boleh. Bukan pemimpin Islam yang sebenarnya macam tu. Pemimpin Islam, dia menjaga kepentingan rakyat, orang awam. Pemimpin Islam dalam bentuk bukan pemerintah, penguasa, alim ulama pun begitu juga, mahukan kebaikan untuk orang ramai. Bukan bawa benda-benda yang mengaruh kesesatan dalam masyarakat. Orang percaya kepada dia, dia bawa ke lain. Jangan macam tu. Antara pengajaran dan panduan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah tidak salah meminta penjelasan yang lebih lanjut tentang sesuatu perkara yang disebut secara ringkas oleh seseorang yang berilmu. Tengok Nabi kata agama itu nasihat, agama itu tulus ikhlas. Sahabat tanya, tulus ikhlas untuk siapa? Tengok dia tanya. Dia minta perincian. Nabi cerita setakat itu saja. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dengan mesra sangat. Dia tidak kata ajar sahabat-sahabat dia tu jadi ikut saja, jadi bodoh. Tidak. Sahabat-sahabat dia kalau berasa tak puas hati tanya. Lelaki perempuan sama. Bukan lelaki saja. Dia bangun depan Rasulullah SAW tanya, macam mana begini-begini. Itulah cara Rasulullah SAW didik sahabat-sahabat dia. Tidak salah lah. Setengah-setengah orang guru kan dia marah. Kalau tanya, dia marah. Itu tak betul. Tak betul. Tak boleh jawab. Tak apa. Bukan semua kita tahu. Rasulullah pun tak boleh jawab semua. Dia kena tunggu wahyu dulu. Dia senyap. Bila tak boleh jawab, dia senyap. Alah boleh turun wahyu. Kadang-kadang berapa lama tak turun juga. Jadi sahabat pun tidak mendesak sebab dia tahu. Dia tahu manusia ni kan terhad. Punca ilmunya kalau Allah nak bagi ya. Sama juga orang alim, tak mesti dia tahu semua. Nanti dulu bila dia buat rojokan, dia tengok, buat kajian. Setengah-setengah perkara bukan semuanya boleh dijawab mudah. Terus begitu. Ini cara. Tapi nak tanya, boleh. Tanya boleh. Cuma kalau pertanyaan itu tidak sesuai, dalam bentuk tulis, mungkin itu lebih sesuai. Satu cara juga. Jadi guru tu dia tengok soalan ini tak ada kena-mengena ke atau tak sesuai ke lagi, mungkin dia tak jawab lagi. Jangan pula kita anggap dia nak menyembunyikan hakikat ke atau apa ke. Kena fikir banyak perkara, bukan kira masalah dia saja, orang lain pun kena jaga juga. Banyak perkara. Yang kedua, bertanyakan tentang sesuatu tidak semestinya mencerminkan kejahilan seseorang. Ada kalanya ia mencerminkan kepintaran seseorang. Kita tengok cara sahabat tanya kan, nampak dia cerdik. Hebat sahabat-sahabat ni. Yang ketiga lah sepatutnya situ. Yang kedua. Dua tu sudah ada dah sebelum tu. Yang ketiga lah sepatutnya. Yang ketiga. Para sahabat tidak berasa malu untuk bertanya sesuatu kepada Rasulullah SAW. Dia ajar begitu. Kena tanya. Dia kata, innama syifa'ul 'ain as-su'al. Penawar atau ubat kepada kejahilan ialah bertanya. Nabi kata jangan tak tanya. Dia marah kalau tak dia buat sesuatu tanpa bertanya. Dia marah. Kena tahu macam mana sepatutnya kita nak buat sesuatu perkara. Yang keempat, Rasulullah SAW
ialah seorang yang merendah diri dan melayan pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Walaupun kedudukan baginda adalah cukup tinggi sekali kalau dibandingkan dengan manusia mana sekalipun. Tapi cuba tengok sikap dia kan, dia terbuka. Tanya. Ada sahabat nak tanya, nak tengok keadaan dia macam mana ketika dia dapat wahyu. Apa dia bagi? Bukan nak sembunyi apa, bukan ada rahsia apa. Kita kata, itu peribadi sangat nampak tu. Apa tanya? Sayyidina Umar yang kita kata banking lah, banking. Orang tanya, boleh kan nanti saya bawa kamu. Rasulullah SAW dapat wahyu nanti, aku bawa kamu. Bila Rasulullah SAW tudung dia selimut, Sayyidina Umar bawa kawan. Tengok muka macam tu. Rasulullah tak marah. Itu cara dia Rasulullah SAW. Misalnya kalau kita kata, macam mana kita nak tengok masa dia menulis lah, kalau dia penulis. Boleh tengok. Bukan ada benda pelik. Biasa ada kalanya tak pakai baju. Ada kalanya tak pakai baju. Ada kalanya sambil tidur, baring. Macam-macam lah. Begitu. Benda tu benda bukan benda yang aib. Jadi kalau ditanya, tidak menyentuh peribadi. Tak apa, dia bagi tahu. Ada setengah-setengah perkara dia tanya isteri dia. Isteri dia tahu tentang dalam rumah. Orang lain tahu setakat di luar saja. Lalu dia kata khairukum khairukum li ahli wa ada khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang terbaik untuk anak isterinya. Dan akulah orang yang terbaik untuk anak isteriku dari kalangan kamu. Sebab apa? Kalau di luar mungkin di pejabat dia senyum, melayan tetamu kan, senyum, boleh macam tu. Balik gadas, banking, tak ada senyum dengan isteri, dengan anak-anak. Sebab dia sudah habis tenaga di luar. Tapi Rasulullah SAW tidak. Sama saja. Di luar pun dia senyum, dalam rumah pun dia senyum. Tanyalah isteri dia, tak ada apa yang nak disembunyikan. Bahkan isteri-isteri dia cerita, dia menolong semasa di rumah, membantu apa yang kita perlu. Tak ada nak disembunyikan. Kalau orang baik di luar, di dalam, sebab dengan isteri, dengan anak ni tiap-tiap hari. Nak tahan macam mana, nak sembunyi macam mana. Manusia ni ada kalanya dia pendam. Dia nak marah tapi dia senyap. Sebab tadi kalau dia tak pendam, mungkin bertumbuk tadi. Dia berjambak ke di mana-mana tempat kerja lah, di pasar ke mana-mana, dia pendam. Yang dia pendam tu biasa dia keluarkan, dia luahkan di rumah. Itu manusia. Sebab itu di bawah dia. Tak ada yang lebih daripada itu. Tapi kalau orang tu boleh baik, di rumah maknanya orang ni sangat baik. Di luar pun dia baik, di rumah pun baik. Itulah Rasulullah. Dia suruh sahabat-sahabat dia tanya isteri-isteri dia macam mana cerita dalam rumah. Sehingga dia cerita kadang-kadang kita kata, benda macam ni pun cerita. Ya, perlu. Mandi sekali dengan isteri dia. Dia cerita. Nabi tak larang. Dia nak keluar pergi sembahyang, dia sayang dulu saya, dia cium dulu saya, dia cerita. Tak salah. Nabi tak marah pun. Nak ceritanya untuk merapatkan diri kepada Allah, kita tidak perlu menjauhi perempuan. Tak perlu jadi sami yang tak mau kahwin sampai bila-bila. Tak perlu jadi padri. Ikutlah Rasulullah. Tengok dekat dia nak pergi sembahyang, nak pergi salat, dia cium isteri dia. Tengok macam mana mesranya. Itu tidak menghalang, tidak menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia nak ceritanya. Bukan nak cerita hubungan seks dia dengan isteri dia, tak ada sampai ke situ. Tapi nak cerita hubungan dengan isteri itu tak ada menghalang untuk merapatkan diri kepada Allah, tak ada. Bahkan banyak membantu ada kalanya, banyak membantu seseorang itu. Kemudian kalau dia bersembahyang, isteri dia tidur depan pun dia tak kisah. Dia tidak marah, kaki itu memanjang depan dia tak kisah. Itu lembut Rasulullah SAW. Dan dia tidak paksa pula isteri dia bangun sembahyang sama dengan dia. Cuma di saat akhir dekat-dekat ujung, baru dia gerak. Dia buat lebih lagi daripada isteri dia. Itu cara dia. Dan ini diceritakan oleh isteri-isteri kepada orang lain. Tak ada benda yang tersembunyi. Yang keempat, Allah SWT tidak memerlukan apa-apa daripada hamba
Sebaliknya, hambalah yang memerlukannya. Yang kelima, salah satu cara untuk mentaati Rasulullah ialah dengan tidak melakukan bid'ah. Itu termasuk dalam tulus ikhlas terhadap Rasul. Yang keenam, umat Islam perlu kepada pihak pemerintah. Yang ketujuh, agama Islam bukanlah sekadar anutan dalam bab amal ibadat sahaja. Ia juga mencakupi sistem pemerintahan, politik dan jihad. Inilah maknanya tulus ikhlas terhadap pemimpin kaum muslimin. Luahlah tu dia sebagai pemimpin tentera ke, sebagai apa ke, semuanya. Yang ke-8, umat Islam wajib mentaati khalifah dalam perkara-perkara yang benar dan baik. Yang ke-9, dilarang memberontak terhadap khalifah atau pemerintah apabila apatah lagi mengangkat senjata untuk menentang mereka, kecualilah kalau ia telah melakukan kezaliman yang nyata. Yang ke-10, sekiranya ada sesuatu yang tidak kena pada seseorang khalifah atau pemimpin, orang-orang Islam perlulah menasihatinya dan membimbingnya ke jalan yang betul dengan penuh sopan. Yang ke-11, seorang khalifah haruslah mendengar nasihat orang-orang Islam. Sebab itu Nabi suruh nasihat, tulus ikhlas. Kalau tak ada faedahnya, untuk apa dia sebut? Ada faedah itu. Jadi kena dengarlah. Yang ke-12, umat Islam haruslah tolong-menolong, saling membaiki dan saling melindungi satu sama lain. Pemimpin jaga rakyat, rakyat jaga pemimpin. Itu maksudnya. Jadi ini semua termasuk dalam tulus ikhlas terhadap kedua golongan itu. Yang ke-13, umat Islam juga tidak boleh mengaibkan dan memburuk-burukkan saudara seagamanya. Itulah yang dapat disimpulkan daripada hadis ini. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awanah dan ramai lagi yang lain turut meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari ini di dalam kitab mereka masing-masing. Bukan ada dalam Muslim sahaja, dalam kitab lain pun ada juga hadis tadi. Jadi kita rasanya setakat itulah dulu, walaupun ada dua lagi. Ini panjang pula ya, panjang pula lah. Hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Cuma kita boleh bincang lah, kalau nak bincang insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ialah untuk mengisi tadilah macam keikhlasan terhadap Allah. Kita sudah buat apa yang disebut tadi. Di mana ada kekurangannya? Mestilah ada tahap dia. Ada orang yang sempurna. Kalau Rasulullah tentulah sempurna, tulus ikhlas terhadap Allah. Kalau sahabat-sahabatnya sempurna juga. Sempurna pun nisbi lah. Orang kemudian pun begitu juga. Jadi kita tengoklah apa yang tersebut tadi itu, adakah sudah cukup ada pada kita, adakah sudah ada dengan sempurna. Kalau tak ada, maknanya belum lagi. Kita boleh ditingkatkan. Ya. Ya, itu satu cara yang diterima sebenarnya. Diterima oleh sistem yang ada, diterima. Jadi bila diterima boleh buatlah. Tapi jangan sampai menggugatlah. Nombor satu sekali, kita jaga jangan sampai tumpah darah orang Islam. Dalam batas-batas yang dibenarkan, boleh. Tidak salah. Itu diterima. Ya. Ya, itu pendapat masing-masing lah.
pendapat masing-masing. Kalau nak kira dari segi sunnah Rasulullah, perbuatan sahabat tak ada benda macam tu. Tak ada. Tapi kalau nak kira macam di zaman Sayyidina Ali tu, Aisyah keluar pergi dengan maksud nak nasihat, dengan maksud nak bawa dia pada pendapat dia lah. Dia telah terlanjur lah tu Sayyidina Ali tu, ada melakukan kesilapan, jadi dia nak bawa kepada yang terbaik. Dengan maksud itu tidak salah, memang ada pun di zaman itu. Cumanya kita nak panggil apa? Tapi orang ramai kata pergi perang, sebenarnya bukan perang, dia nak pergi nasihat. Nasihat, bawakan dia kepada yang terbaik. Tiba-tiba pihak lain mencetuskan. Itulah yang kita takut kadang-kadang bila nak buat benda-benda begini, ada pihak ketiga tu yang campur. Itu bila mula dia payah nak padan. Itu dia takut. Tapi dari segi asasnya pergi nak menegur pemimpin, itu memang ada pun sahabat buat, bukan seorang dua. Sebelum perang Jamal tu berlaku kan sahabat ramai pergi. Jadi itu cuma tidak dalam bentuk tunjuk perasaan lah. Tidak dalam bentuk tunjuk perasaan. Hakikatnya begitulah tu. Dia ada tak puas hati lah, nak menyatakan tak puas hati lah. Sepatutnya buat gini lah, buat begini. Tapi ada orang yang ambil kesempatan dicela tu, itu masalah. Sama juga bila-bila masa pun, walaupun kita kata damai, betul lah, kita tu betul dah begitu. Kita mana tahu ada orang rancang macam lain pula. Boleh jadi dia mengambil kira yang itulah, yang dia kata begitu. Tapi kalau betul-betul selamat dan terjamin, terkawal, insya-Allah boleh. Boleh. Hadis yang sahabat itu dispensasi kepada jiran. Ada, tapi itu dipertikaikan, dipertikaikan oleh ulama ini. Ya, terutamanya kalau dalam hadis disebutkan kufran bawahan, kekufuran yang nyata, bawa kepada kekufuran, itu yang nyata. Atau kalau kezaliman, jadi kita kena baiki dengan cara yang terbaik lah seboleh-bolehnya. Kezaliman ni maklumlah apa kezaliman itu kan, maklumlah. Macam mana yang dikatakan kezaliman itu, penyelewengan, semua tahu. Jadi itu boleh ditegur, dan boleh ditukar pemimpin, boleh ada yang lain, tidak jadi masalah kalau perlu. Tapi biar jangan timbul fitnah, jangan ada perkara-perkara fitnah, tuduh-menuduh bukan-bukan, kena arti yang jelas. Kalau berani misalnya, buatlah, tak jadi masalah. Bukti, kalau tak ambil tindakan misalnya, kita kata itu bukti betul, ya ikutlah. Tujuannya nak memperbaiki keadaan. Tapi seboleh-bolehnya jangan anggap sebagai musuh lah, sebagai saudara, adik-beradik kita. Dia telah tersalah, dengan perasaan macam tu, kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Itu yang dikatakan tulus, ikhlas tu. Bukan semata-mata dengan niat nak menjatuhkan dia, kita nak naik tempat dia. Jangan begitu. Itulah maksud ikhlas. Kita fikir semua dari sudut agamanya, ini yang baik, ini cara tidak baik. Untuk umat, untuk bangsa, ini yang baik. Itu satu kesilapan. Jadi buatlah apa caranya yang terbaik lah. Macam kita kata tadi, kalau ada saluran yang tertutup, itu lebih baik. Tapi kalau sudah melampau, sudah tak boleh lagi dengan cara itu, cara lain. Cara lain. Itu ada dalam hadis, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Itulah hadisnya. Paling tidak kita tak suka dengan hati kita. Kalau boleh tegur dengan lidah, dengan tulisan, tulis. Kalau kita boleh guna kuasa, apa caranya, tapi cara yang terbaik. Jangan sampai jadi tumpah darah, timbul permusuhan, ketegangan. Tak boleh sama-sama Islam gitu. Kalau tak ada, kita setakat itu. Untuk bertanya. Allah. Subhanakallah.